seekor ayam di dalam telur. Ayam ini ada 12 sayapnya, dan 12 sayap ni satunya diputuskan. Mereka cuba putuskan. Kemudian bila dia makin lama dalam ini, tiba-tiba dia hidup balik. Sayapnya menyatu balik. Sayap yang diputuskan itu dia menyatu balik. Baik, satu. Yang kedua, pernah kita lihat kuku kita. Kita kena potong kuku, betul? Kalau tak potong dia panjang, betul? Bagaimana dengan gigi kita yang memanjang? Pernah tak orang potong gigi? Kan dia dua tulang. Dua tulang. Maksudnya Allah buat pada ukurannya yang tetap, yang tepat, betul? Satu yang kita kena ingat, mekanisme penyembuhan diri sendiri yang paling kuat adalah tulang. Tulang tu dia mampu untuk merawat diri dia sendiri. Dia mampu untuk menyambung dirinya sendiri. Jadi mari kita belajar sikit pasal tulang. Okey, tulang ini sebenarnya dia dipengaruhi oleh apa? Tulang ini dipengaruhi oleh human growth hormone, HGH. Jadi semua yang terlibat dalam tulang, kita tengok dulu tentang bagaimana tulang ini diceritakan oleh Nabi, dan tulang ini dicerita di dalam Al-Quran. Cerita di dalam kita lihat dulu tentang tulang yang di dalam hadis Nabi. Kita tengok Nabi kata tentang makanan, tentang perut. Nanti kita akan jumpa ada satu yang unik ya, yang subhanallah. Kita tengok ya. Tengok di sini. Tidak ada tempat yang lebih buruk daripada memenuhi perut yang ada. Okey. Perut cukup kepada Adam mengambil apa yang dapat menguatkan tulangnya. Dia adalah hadis ini Nabi menghubungkan di antara makanan iaitu di perut manusia dengan tulang. Baik. Di mana dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana Allah menjadikan manusia mimma immahin, dijadikan manusia itu daripada air yang hina. Tetapi kalau kita baca dalam surah As-Sajdah, betul tak surah As-Sajdah? Betul? Allah menceritakan kejadian manusia. Mari kita cuba kita faham sedikit tentang kejadian manusia. Ya, di mana Allah Ta'ala menceritakan tentang diciptakan manusia itu daripada tanah liat. Kemudian keturunan selepas itu daripada air. Betul? Kemudian daripada air itu maka Allah jadikan dia apa? Allah jadikan segumpal darah. Lepas itu segumpal daging. Okey, daging itu membalut pada apa? Pada tulang. Ketika seorang doktor melihat kandungan ibu, dia akan tengok tulang. Kalau tulangnya itu tidak sempurna, anak akan lahir adalah cacat. Jadi tulang itulah penyempurnaannya. Ya. Jadi oleh sebab itulah maka kalau kita lihat dalam surah As-Sajdah, kita tengok ya, tengok macam mana ya, bagaimana Allah Ta'ala membuat dalam Quran ni sebutannya yang tak pernah bersalahan. Allah dalam Quran dia akan cerita pendengaran, penglihatan. Pendengaran dulu, penglihatan yang berubah. Pendengaran, penglihatan. Faham ya? Jadi bila Allah Ta'ala cerita bab pendengaran, penglihatan itu menandakan bahawa manusia itu, tapi dalam Quran dia bukan menceritakan tentang telinga dan mata, tidak. Allah cerita kejadian manusia itu diberikan pendengaran, ya, kemudian diberikan penglihatan. Pendengaran itu bukan dengan matinya, bukan. Tapi ketika seorang anak itu duduk dalam perut mak dia sudah mendengar. Maka kalau kita nak ajar anak tu hafal Quran, ajar ketika duduk dalam perut ibu. Dia sudah mampu untuk merakam dan mendengar. Ya, jadi oleh sebab itu pendengaran di antara pendengaran dan penglihatan ini, pendengaran itu adalah sangat utama sebab orang yang mendengar boleh hafal Quran.
Orang yang mendengar tak melihat, buta, dengar, boleh hafal Quran. Tapi orang yang melihat tak dengar, dia tak boleh hafal Quran. Sebab dia tak dengar apa-apa. Betul kan? Baik. Jadi dekat situ, apabila Allah Ta'ala menjadikan, ya, Allah Ta'ala menjadikan pendengaran, penglihatan, ya, dan Allah Ta'ala nak jadikan manusia ni menjadi tulang. Tulang ni dibungkus tulang itu namanya embryo. Ya, apabila dibungkus tulang itulah yang akan Tuan, kalau Tuan sudah terkikis tulang, terbuang isi pada tulang tu ditumbuh semula isinya. Ini dah habis isi dah habis dah, kerana tulang tu dikikis. Tapi dia tumbuh semula dia punya isinya. Daripada mana tumbuhan dia tumbuh isinya itu? Itulah human growth hormone. Dan tulang inilah yang menyebabkan kuku kita memanjang dan berhenti. Memanjang dan terus memanjang. Menyebabkan rambut kita memanjang dan terus memanjang. Gigi kita memanjang dan berhenti. Semua adalah kawalan yang Allah Ta'ala tentukan pada tulang. Ketika tulang itu mengalami patah, dia akan menyambung dirinya sendiri. Dia akan cari sambungan dirinya sendiri. Dia bergerak sendiri. Kita yang bekerja hanya perlu memberikan kepada tulang itu HGH. Kita perlu berikan HGH. Kalau kita sudah berikan HGH, tulang itu akan menyatu semula. Kalau orang itu anak muda, patahnya itu ketika usia muda. Kalau usia muda, HGH itu tinggi. Kalau 75, dia sudah tidak mengantuk semula. Kenapa? Sebab HGH-nya sudah tak ada. Bila kita bagi HGH-T, dia cantik pula. Sebab kita sudah bagi dia HGH-T. Tetapi kenapa? Ada yang kita bagi tak minat. HGH ni perlu satu bahan namanya kalsium. Ulang. Kalsium ini dia terdapat dekat mana? Susu. Ada tak sesuatu yang lebih tinggi pada susu? Ada. Di mana? Alkali spray. Jadi oleh sebab itu maka perlu digabungkan ketika rawatan tulang HGH dengan alkali spray. Maka bercantumlah balik tulang tersebut dengan begitu cepat sekali. Yang boleh sebutkan dekat sini bahawa kombinasi di antara HT dengan alkali itu adalah satu kombinasi yang diperlukan, sama seperti anxiety bisa ambil bersama dengan superbrain. Maka apa juga yang bernama tulang? Cuba kita tengok apa juga yang bernama tulang. Patah tulang, keropos tulang, ketebalan tulang rendah, kanser tulang, kelemahan sendi dan tulang, tulang kecil yang ada hubungan dengan tulang gunakan HT umum plus alkali spray. HGH itu human growth hormone untuk tulang. Jadi bicaranya pada tulang. Kalau tulang itu sihat, orang itu akan sihat. Jadi oleh sebab itulah maka usahakan supaya tulang jangan jadi lemah. Bila mana tulang jadi lemah? Bila tulang tak digunakan. Bila mana tulang jadi lemah? Apabila hormon human growth hormone tidak ada. Jadi oleh sebab itu, di mana produk kita yang ada human growth hormone? TLD, times limit drop, dan HGH. Boleh? Okay. Alhamdulillah. Jadi oleh apa yang nak disebutkan di sini bahawa tulang ini adalah satu rahsia. Yang Pak Ni nak sebut satu lagi ni, yang tu semua orang faham. Tulang ini
terutamanya tulang ni, dia boleh menyimpan, dia disket. Dia boleh menyimpan segala pengalaman dan segala sejarah diri. Sejarah diri itu disimpan di mana? Di dalam tulang. Tulang, ya. Jadi tulang itu ada roh. Roh tulang. Tulang ada roh. Faham benda ni? Kan? Kalau orang buat nak sihir orang, buat dengan lilin. Lilin yang ambil lilin yang ada roh, iaitu lilin dengan lebah. Lilin lebah yang dibuat untuk orang, yang dihikamkan dengan jarum. Kenapa? Musa Samiri buat anak lembu yang boleh bunyi itu dari mana? Emas. Orang emas, ya, emas. Apa yang dimasukkan sesuai bunyi? Ini sihir, ini alam sihir. Begitu juga dengan orang yang buat bentuk patung nak cucuk-cucuk orang tu sihir kan. Mesti lilin itu dibuat daripada lebah. Sebab menurut Ibnu Sina, bahawa madu lebah itu adalah dapat mengubati roh. Dan satu lagi yang ada pada tubuh badan manusia, orang boleh sihir dengan rambut. Orang boleh sihir dengan kuku. Orang boleh sihir dengan pakaian manusia. Pasal apa? Sebab dia melekat pada tubuh badan. Banyak yang pada roh, tulang. Satu lagi, orang sihir guna tulang. Di mana orang sihir melalui tulang? Paling ramai sekali sihir guna tulang. Iaitu di dalam mana? Tulang-tulang orang yang mati ambil dadah narkoba. Tulang-tulang orang yang mati yang ambil dadah itu diproses membuat apa? Narkoba yang tinggi harganya. Membuat apa dia? Membuat drug. Dadah yang tinggi harganya. Sebab apa? Sebab dadah itu menggunakan tulang. Tulang itu ada roh. Roh itu ada unsur sihir. Kalau dia ambil, dia tak boleh berhenti. Pasal apa orang isap dadah tidak boleh berhenti? Pasal ada pengaruh roh. Ada pengaruh roh. Dia bukan fisik. Dia bukan hanya tekak dopamin, tapi dia ada roh yang diambil daripada tulang-tulang orang mati. Sebab itu perjanjian syaitan. Perjanjian syaitan itu perjanjian yang menggunakan tulang itu sebagai makanan. Makanan pada jin itu adalah tulang. Bukan tulang dia ambil roh, dia ambil wak daripada tulang tersebut. Maka tulang itu digunakan. Bila masuk dalam tubuh badan manusia, susah nak keluar. Ingatan dia. Orang boleh tinggal isap dadah ni tuan-tuan. Bukan dia tak boleh tinggal bukan sebab dia sakit, tapi dia rindu. Apa arti rindu? Rindu bukannya ketagihan. Ketagihan, tapi dia boleh lupa. Ketagihan boleh ubah. Rindu tak boleh. Rindu ni dia cerita tentang roh. Dia cerita pasal ikatan roh kita. Jadi oleh sebab itu, maka bagaimana nak singkirkan ini? Nak singkir daripada kecanduan narkoba. Bagaimana nak hilangkan rindu menggunakan asas fizik, nak hilangkan metafizik. Macam mana? Balik semula kepada hadis Nabi kedua. Bagaimana caranya? Nabi kata kurma. Kurma boleh menghilangkan sihir. Ajwa. Pagi-pagian. Tuan spray kan. Spray dia berapa kali? 7 kali. Spray dengan apa? Dengan produk itu. Anxiety. Spray 7 kali. Setiap pagi. Nabi sebut setiap pagi. Maka dia akan menghilangkan rindu. Rindu ni lah sihir. Tuan, di bawah pada rindu itu, bawah lagi rindu yang paling tinggi, darjah yang paling tinggi, ketagihan.
handphone, ketagihan filem, ketagihan apa juga. Itu duduk di bawah, biar hidup bawah. Dia di dalam separa sedang. Otak separa sedang. Sebab itu dia mudah dikeluarkan. Dengan anxiety dia boleh ubah. Orang tu yang main handphone, mendengar handphone, yang kasar bercakap halus, yang tak menghormati ibunya boleh menghormati ibunya. Ini banyak cerita bagaimana seorang isteri menceritakan dia tak boleh dekat langsung dengan husband dia, dengan suami dia. Suami dia suka marah-marah. Kita ajar saja, spraykan air masuk ke dalam air minuman suami. Dia spray dalam air kosong macam tu dia spray. Simpan dalam dia punya, dalam kulkas, bagi dia minum. Berubah, suami dia berubah. Suami dia berubah sebab apa? Kenapa suami dia berubah? Sebab dia dah berjaya. Kita dah berjaya merawat di bahagian ni, rohnya itu. Roh ini namanya latifah rabaniyah aruhiyah. Satu yang bersifat latif, yang halus, yang kita pun tak tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kalau kamu ditanya wahai tentang roh, wahai Muhammad, katakanlah roh itu pekerjaan Tuhanku. Tidaklah aku diberikan ilmu melainkan ilmu yang sedikit. Tetapi kita mengikut panduan Nabi. Macam mana Nabi memberi isyarat bagaimana sihir itu boleh hilang. Kita cuma memproses sikit saja, membuang rindu tersebut. Tuan, berubahlah dunia. Berubahlah perilaku akhlak kepada pemuda, remaja, anak-anak kecil. Dan inilah yang dinantikan oleh dunia. Inilah yang disebut oleh Syekh Badi'uzzaman An-Nursi, bahawa inner faculty mesti dihidupkan dalam tubuh badan manusia. Fakulti yang sensitif dengan perilaku kehidupan. Ibnu Masrawi kata, akhlak sesuatu yang boleh diubah. Dalam buku yang ditulis oleh seorang ulama Iran, Syiah, dia kata di antara dua, kekuatan ilmu dan kekuatan DNA, yang mana lebih kuat? Kekuatan DNA, dia daripada keturunan orang jahat, setelah menjadi ulama yang besar, atau dia daripada keturunan orang yang menuntut ilmu lalu menjadi ulama yang besar, yang mana patut jadi imam? Di antara dua itu, boleh tak orang daripada keluarga yang jahat itu menjadi, apabila dia telah menuntut ilmu, jadi keluarga yang soleh, menceritakan tentang DNA manusia yang mampu berubah DNA. Sebab itu, kalau kita bagikan dia dengan anxiety, kita bagi dia dengan super brain, berubah 180 kan, dunia tak akan percaya akan cakap. Dan menjeritlah kepada gunung, kepada laut, semua orang tak akan dengar. Tapi kita tak perlu orang dengar. Kita hanya perlu bagi pada anak-anak. Nanti anak-anak itu yang akan berbicara tentang kebenaran. Hal ini adalah hal yang besar dalam dunia ini. Dunia nanti bapa dan ibu keluar untuk menyampaikan. Siap? Siap untuk menyampaikannya? InsyaAllah. Allah bersama dengan bapa ibu semua. Kita bantu dulu. Serahkan. Sir. Dari